Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puan dan salam kasih sayang. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum bersama saya Nur Kristina Najah binti Abu Zarin sebagai pemudah cara bagi forum kita pada hari ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik lagi bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk bual bicara forum kita pada hari ini, iaitu kesalahan psikologi dalam konteks media sosial. Leksikologi ialah nama yang diberikan kepada bidang ilmu di dalam ilmu bahasa teoritis. Leksikologi ialah bidang ilmu bahasa yang mempelajari atau menyelidiki kosakata yang menjadi landasan bagi leksikografi, iaitu ilmu mengenai penyusunan kamus mengikut Dewan Donor 2020 dalam Doros Zewaki dalam Berhar 2008 Serat 12. Dengan kata lain, leksikologi adalah cabang linguistik yang menyelidiki makna bagi sesuatu perkataan. Manakala media sosial merujuk kepada platform atas talian yang membolehkan para pengguna menyertai, berkongsi dan menciptakan nuan dengan mudah. Para pengguna dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan pengguna lain selain dapat membentuk hubungan sosial dalam alam maya. Antara aplikasi media sosial yang digunakan secara meluas ialah Instagram, Facebook, aplikasi X dan TikTok. Pada 2023, dianggarkan seramai 4,9 bilion orang menggunakan media sosial di seluruh dunia. Jumlah ini dijangka melonjak kepada kira-kira 5,85 bilion pengguna menjelang tahun 2027. Justeru, penggunaan media sosial semakin berkembang dari masa ke masa dan semakin mendapat perhatian kerana wujudnya masalah-masalah penggunaan leksikal di aplikasi tersebut. Baiklah, sidang hadirin sekalian, sebelum tirai forum dibuka, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel pertama kita yang manis orangnya iaitu Saudari Eza Nur Aisyah. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya, ahli panel kedua yang comel dan ayu iaitu Saudari Nur Insyirah binti Hamdan. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel kita yang terakhir, cantik dan bergaya orangnya, Saudari Nur Adrana Najwa. Selamat datang saya ucapkan. Sidang hadirin dan ahli-ahli panel yang dihormati sekalian, baiklah, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, izinkan saya untuk membuka tirai perbincangan forum kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama kita. Baiklah, Saudari Eza, umum mengetahui kita sering menggunakan media sosial pada masa kini, tidak kira masa maupun tempat. Bolehkah saudari kongsikan mengenai kesalahan leksik yang sering saudari temui ketika berinteraksi di media sosial seperti di dalam komen ataupun ruangan balasan? Baiklah, pada saya ada soalan yang berkaitan. Umum mengetahui bahawa penggunaan media sosial telah digunakan secara meluas sebagai satu medium komunikasi utama yang menghubungkan sesama manusia di seluruh pelosok dunia. Di media sosial, pengguna bebas untuk melakukan hantaran sendiri dan berinteraksi dengan hantaran pengguna-pengguna lain dengan adanya ruang komen atau balasan di setiap hantaran. Namun, disebabkan oleh komunikasi dua hal ini kebanyakannya bersifat tidak segera dan pantas, banyak kesalahan yang dilakukan dalam cubaan untuk mengejar arus di media sosial. Baiklah, dalam meniti dunia yang saban hari semakin moden ini, bahasa juga turut mengikuti dan berkembang sebagai cendawan yang tumbuh selepas hujan lebih-lebih lagi dengan adanya peluang untuk pertukaran leksikal dengan pengguna media sosial lain yang mempunyai latar belakang sosioekonomi dan bangsa yang berbeza. Dalam arti kata lain, sesuatu leksikal itu mudah untuk jadi. Sumber kini tidak mengira betul atau salah atas sebab penggunaan yang melampau dan secara keterlaluan oleh ramai pengguna. Ini secara tidak langsung menyebabkan kekeliruan pada pengguna bahasa sama ada leksikal yang digunakan itu betul atau tidak. Kadang-kadang walaupun leksikal yang digunakan tersebut adalah salah, tetapi disebabkan oleh faktor normalisasi, leksikal itu terus digunakan pakai.
Menurut Nur Anis Syafiqah Zulkifli dan Harisha Nuradzi pada tahun 2022, kemunculan istilah-istilah baharu yang terbina hasilnya berproses pembentukan kata adalah banyak, terutamanya apabila satu kelompok masyarakat terus menggunakannya dalam kehidupan seharian mereka. Terdapat banyak kesalahan-kesalahan leksik yang sering dijumpai, terutama sekali di bahagian Roman Combat atau Parasite. Antaranya adalah SBB yang membawa maksud sebab, KPD yang membawa maksud kepada, dan TJK yang membawa makna tengok. Jadi, jika kita teliti contoh-contoh ini, leksikal ini mempunyai persamaan yang sama, iaitu ringkasan atau singkatan kepada leksikal asli. Ini disebabkan oleh keperluan atau keinginan pengguna di media sosial untuk mengikuti arus informasi yang bergerak dengan pantas dengan memendekkan dan meringkaskan penulisan mereka. Jika perkara ini terus dilakukan dan dipandang enteng, lama-kelamaan pengguna media sosial lebih-lebih lagi dalam kalangan belia awal berkemungkinan untuk tidak mengetahui ejaan sebenarnya leksikal dalam bahasa Melayu serta tidak mahir dalam bahasa Melayu sendiri. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel pertama kita, Saudari Eza, atas perkongsian yang jelas sebentar tadi mengenai kesalahan leksik yang sering ditemui di media sosial. Saya amat bersetuju dengan pendapat yang dilontarkan oleh Saudari Eza sebentar tadi. Tidak dinafikan sering kita dapati di media sosial, perkataan yang sering digunakan akan disingkatkan kerana ruangan komen yang terhad atau disebabkan oleh perasaan pengguna itu sendiri yang ingin menaik dengan pantas dan mudah difahami. Saya juga turut bersetuju bahawa kadang-kadang perkataan yang disingkatkan itu juga boleh membawa kekeliruan kepada penerima mesej maupun pembaca lain. Bukan itu sahaja, penggunaan singkatan leksikal secara berleluasa juga telah banyak mencemarkan kedaulatan bahasa Melayu itu sendiri. Pernah saya dapati singkatan leksikal ini turut digunakan dalam sesebuah komik. Hal ini kerana komik merupakan bahan bacaan yang santai dan lebih dekat dengan jiwa generasi muda. Akan tetapi, perkara ini juga menjadi salah satu asbab anak-anak muda kini sering melakukan kesalahan bahasa, tidak kira sama ada di sekolah maupun yang sudah menjejakkan kaki di Menara Gading. Jelaslah apa yang dibincangkan oleh Saudari Eza sebentar tadi merupakan masalah yang perlu dibantulas dengan segera. Baiklah, kita beralih pula kepada panel kedua kita yang comel dan ayu, iaitu Saudari Nur Insyirah. Saudari, bolehkah saudari kongsikan bagaimana penggunaan perkataan yang tidak tepat boleh menjejaskan komunikasi dalam platform media sosial? Tidak. Terima kasih kepada saudari Christina yang anggun selaku kemudian cari forum kita pada hari ini. Baiklah, jika kita lihat dunia hari ini tidak pernah lepas daripada perkembangan teknologi yang serba canggih. Penggunaan media sosial dalam internet yang semakin galak di setiap pelosoknya telah menimbulkan kekhawatiran khususnya dalam kalangan pakar bahasa. Penggunaan kata yang salah, penggunaan ayat yang tidak menepati hukum tata bahasa secara tidak langsung dapat menjejaskan kualiti bahasa, terutamanya ketika berkomunikasi. Jadi, bagaimana hanya dengan penggunaan kata yang tidak tepat dapat menjejaskan komunikasi? Hal ini menjadi masalah apabila penggunaan kata yang tidak tepat ini dapat menyebabkan pemahaman tentang sesuatu konteks atau maksud sukar dicapai. Hal ini dikatakan demikian kerana komunikasi yang berkesan memerlukan pemahaman tentang maklumat yang disampaikan. Adalah jelas memerlukan pemahaman tentang maklumat yang disampaikan jelas dan tidak mengelirukan. Apabila sesuatu mesej itu dapat diterima dengan baik, masalah-masalah berkaitan komunikasi dapat dielakkan terutamanya ketika berinteraksi dengan mereka yang berbeza latar belakang dan budaya. Kendatipun komunikasi di media sosial kebanyakannya menggunakan medium penulisan, penggunaan kata yang tepat amatlah penting bagi mengelakkan berlakunya salah faham tentang sesuatu maklumat. Menurut hasil dari rakan-rakan 2019, penulisan yang baik dan berkesan mestilah mempunyai unsur kebahasaan yang jelas, padat, tepat, menarik serta mudah untuk pembaca memahaminya.
Walau bagaimanapun, di media sosial hari ini, saban hari, semakin banyak istilah atau kata yang disingkatkan seperti kata saya jadi SY dan kata malam jadi MLM. Hal ini jelas menunjukkan bahawa penggunaan kata yang singkat dan tidak tepat seperti yang saudari Eza kata sebentar tadi boleh mendorong kepada salah faham konteks. Baiklah, bukan itu sahaja. Oleh sebab media sosial merupakan platform mudah alih yang kerap digunakan oleh masyarakat masa ini, segala maklumat dapat tersebar dengan pantas hanya dengan mengetik simbol siarkan. Begitu juga dengan maklumat yang tidak tepat dengan mudah dapat tersebar ke seluruh dunia dengan seklik kita. Perkara ini dapat disokong oleh kajian yang dilakukan oleh Muhammad Hamizi tahun 2023 yang mana dalam kajiannya ada menyatakan bahawa masyarakat atau pengguna bergantung kepada media internet sebagai sumber utama mereka dalam mendapatkan hiburan, informasi, berita, permainan, pendidikan dan lain-lain. Kebanyakan daripada mereka di media sosial hanya sekadar tahu mengeluarkan kata-kata atau hanya sekadar tahu menulisnya tanpa mereka benar-benar mengenal pasti adakah kata yang diberikan itu salah atau tidak dari segi hukum. Maksudnya, ejaannya atau maksudnya. Hal ini, jika tidak dibendung, dapat membawa kepada istilah-istilah baru yang dapat menimbulkan kekeliruan terhadap pengguna lain dan seterusnya menyebabkan penyampaian mesej yang berkesan tidak dapat berlaku. Oleh itu, akhir kalimat saya, penting untuk kita sentiasa memperbaharui ilmu kita agar setiap maklumat yang kita hendak sampaikan dapat membawa kefahaman yang jelas dan tepat kepada orang lain dan sebaliknya tidak menimbulkan sebarang kekeliruan dalam memahami istilah-istilah tertentu yang wujud pada masa ini ketika berkomunikasi. Dan saya Terima kasih kepada ahli panel kedua kita, Saudari Isyira, atas penjelasan yang jelas sebentar tadi. Berkenaan penggunaan perkataan yang tidak tepat boleh menjejaskan komunikasi dalam platform media sosial. Betul berkenaan apa yang dijelaskan oleh saudari sebentar tadi. Penggunaan perkataan yang telah disingkatkan ini sememangnya boleh membawa kepada salah faham. Hal ini dikatakan sedemikian kerana rata-rata pengguna media sosial yang telah berumur banyak menyatakan bahawa mereka tidak faham dengan pertuturan generasi muda sekarang. Justeru, kebanyakan hantaran yang dibuat oleh generasi muda ini akan selalu disalahkerti oleh pengguna yang lebih berumur. Maka penting bagi kita untuk menggunakan bahasa Melayu standard yang boleh dipahami oleh penerima dan pembaca di luar sana sekaligus memartabatkan semula bahasa kebangsaan kita. Baiklah, kita beralih pula kepada ahli panel kita yang ketiga iaitu Saudari Adrana untuk menerangkan dengan lebih lanjut bagaimana penggunaan perkataan yang tidak tepat boleh menjejaskan komunikasi dalam platform media sosial. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari pemudasyara atas soalan yang diberikan. Penggunaan perkataan yang tidak tepat boleh menjejaskan komunikasi dalam platform media sosial kerana pentafsiran maklumat. Seperti yang saudari Insyin kongsikan sebentar tadi, hal ini turut akan mendorong kepada konflik serta salah faham. Hal ini kerana apabila kita menggunakan perkataan yang kurang tepat, mesej-mesej yang ingin disampaikan tidak dapat boleh dipahami, tetapi dipahami secara berbeza daripada apa yang kita niatkan. Contohnya, istilah-istilah tertentu mungkin membawa makna yang berbeza mengikut konteks atau budaya seseorang. Hal ini sering berlaku di media sosial, yakni ketika kita berinteraksi dengan pelbagai individu daripada latar belakang yang berbeza. Pentafsiran yang salah boleh mengenai pembaca dan menyebabkan mesej asal tersasar daripada maksudnya. Menurut Asma Haji Omar, sesuatu perkataan itu boleh menimbulkan perasaan dan perasaan tertentu bergantung kepada sesuatu perkataan itu digunakan atau juga bergantung kepada latar belakang masyarakat yang berkenaan. Banyak perkataan yang hanya boleh kita gunakan dalam masyarakat sendiri, tetapi tidak sesuai untuk digunakan dalam masyarakat lain. Jika hal ini dilanggar, ia boleh menimbulkan kemarahan,
perasaan tidak senang, sakit hati, tersinggung, benci hati dan sebagainya. Contohnya perkataan sakai secara amnya merujuk kepada salah satu kaum orang asli yang terdapat di Malaysia. Walau bagaimanapun, perkataan sakai mempunyai konotasi yang negatif jika digunakan dalam suasana konteks yang berbeza. Sebagai contoh, dalam kalangan masyarakat Melayu, perkataan sakai digunakan untuk mempersendakan orang lain bagi maksud seseorang yang ketinggalan zaman atau tidak bertamadun. Dengan ini, perkataan sakai mempunyai makna yang berbeza sama sekali dengan makna asal seperti yang saya jelaskan sebentar tadi. Justru penggunaan perkataan ini dianggap tidak sopan dalam masyarakat Melayu. Tetapi lain pula bagi masyarakat Melanau dan Murut yang berada di Sarawak kerana mereka menganggap sakai adalah sopan. Ini kerana maksudnya hanya membawa kepada sahabat atau kawan. Selain daripada pentafsiran yang salah yang disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang berbeza, menurut Kadiri Haini 2020, penggunaan perkataan yang tidak tepat dalam media sosial turut disebabkan oleh penggunaan perkataan yang kasar dan kurang sopan. Seperti yang sering dilihat di media sosial, perkataan-perkataan syarutan misalnya sememangnya tidak pernah lengkap daripada diujarkan, dipraktikkan dalam penggunaan media sosial dan masyarakat Melayu yang lain. Penggunaan bahasa ini akan menjejaskan hubungan antara pihak-pihak yang berbeza. Seperti perumpamaan Melayu ada menyatakan sebab mulut santai binasa, sebab mulut badan binasa, yang mana mempunyai falsafah yang cukup tinggi dalam konteks berkemahiran bertutur dan berbahasa. Rentetan daripada senario ini, perkataan yang salah dan tidak sesuai boleh mencetuskan reaksi emosi yang tidak diingini, terutamanya apabila melibatkan isu yang sensitif atau beremosi. Ini sering berlaku kerana perkataan tertentu membawa konotasi atau maksud yang berlainan mengikut latar belakang masyarakat, budaya, pengalaman dan perspektif individu yang membaca. Tanpa disengajakan, pemilihan perkataan yang kurang sesuai boleh menimbulkan konflik atau menyebabkan orang lain berasa tersinggung. Secara kesimpulan yang dapat saya berikan di sini, pemilihan perkataan yang amat tepat adalah penting untuk memastikan mesej yang ingin disampaikan di media sosial tidak hanya boleh dipahami tetapi juga boleh diterima dengan baik. Kesedaran tentang budaya, sensitiviti bahasa dan konteks pengguna adalah antara langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan kualiti komunikasi agar dapat mengelakkan komunikasi daripada terjejas. Sekian sahaja perkongsian saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Adriana atas penyampaiannya sebentar tadi. Demikianlah sebentar tadi rumusan bual bicara daripada semua ahli panel kita mengenai kesalahan leksikologi dalam konteks media sosial. Tuntasnya, penggunaan perkataan yang betul perlulah diterapkan oleh setiap lapisan masyarakat bagi membanteras masalah kesalahan bahasa Melayu dalam generasi muda pada masa depan. Dengan berakhirnya penjelasan dari ahli panel terakhir kita sebentar tadi, maka berakhirlah sudah tirai forum kita pada petang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita semua. Harapan saya agar negara Malaysia dapat melahirkan generasi muda yang celik ilmu serta pintar berbahasa. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati termasuklah saya sendiri. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, saya mewakili semua ahli panel kita pada hari ini mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir bagi menyaksikan forum kita pada petang ini. Saya akhiri majlis kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.